Selamat pagi, salam sejahtera kepada selamat pagi. Salam sejahtera kepada penonton live stream untuk talk show Singa Semang Mak siri ke-10 pada hari ini. Hari ini merupakan siri ke-10 untuk Singa Semang Mak pada hari ini bersamaan dengan 29 Jun 2021, hari Selasa. Kepada penonton live stream Singa Semang Mak pada hari ini, terima kasih kerana menonton bersama kami Majlis Akad Kebangsaan. Ini merupakan inisiatif yang telah dianjurkan Majlis Akad Kebangsaan kepada semua ahli akrab yang berada di seluruh Malaysia. So, hai, apa khabar Encik Roslan? Baik, terima kasih Cik Ros. Cik Ros macam mana, sihat? Sihat-sihat. Hari ni Cik Roslan masih lagi bertugas daripada rumah ya? Ya, masih lagi bertugas di rumah. Okey, tajuk hari ni is berkenaan dengan kekeluargaan. It's about communication. That's what I understand inside this tajuk, how to deal with family interaction. So dalam kita bekerja daripada rumah ni memang perlu ada interaksi, communication within our family members. So macam mana dengan, so how's your work from home Encik Roslan sepanjang 29 hari ya? Ya, malah hampir 29 hari. Kita memang work from home, masa kita banyak di rumah. Jadi banyak di rumah. Yalah, mungkin ada pasangan yang suami isteri yang work from home kedua-duanya, ada juga yang pasangan yang satu work from home, satu bekerja di office. Jadi senario itu kita kena hadapilah. Kadang-kadang di rumah pun kalau duduk lama-lama pun dia jadi kesan emosi itu jadi lain ya. Jadi mungkin kita boleh dengar sama-sama lah apa pandangan kita punya panel pada pagi ini. How to deal with family interaction. Okey, sebelum saya menjemput kita punya panel kita hari ini, iaitu daripada Perkeso, Puan Nadiah Rosli, saya ingin memohon lah, tak sesuai lah memohon kepada penonton live stream pada pagi ini, jangan lupa share posting ini agar rakan-rakan Facebook tuan-tuan dan perempuan juga turut sama-sama menonton live stream Singa Semang Mak siri ke-10 untuk hari ini. Sebelum tu saya ingin mempromosikan kepada ahli akrab di seluruh Malaysia dan juga rakan-rakan FB Majlis Akad Kebangsaan, bagi yang belum mendaftar untuk MySejahtera untuk mendapatkan vaksinasi anda, sila daftar di aplikasi MySejahtera. Dan bagi yang belum mendapat tarikh vaksinasi, tuan-puan boleh bersabar, tarikh akan dikeluarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya jemput tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Puan Nadiah Rosli di konti kita pada pagi ini. Hai Puan Nadiah, unmute dia. Ya. Hai Cik Ros, apa khabar Cik Ros? Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Cik Selamat Dan. pagi. Ya, selamat pagi. Baik, sihat alhamdulillah. Sekarang Cik Nadia di mana? Di office? Ya, saya di office. Oh, latar belakang. Dengan Puan Cik bersama saya hari ni. Puan Cik teman saya pula hari ni. Oh, I see. Okay. Bekerja sama tu. Ya, alhamdulillah. So hari ini tanpa melengahkan masa lagi, saya menyerahkan majlis ilmu kita pada hari ini sepenuhnya kepada Encik Roslan selaku moderator kita, dan Puan Nadiah Rosli panel jemputan kita pada hari ini iaitu daripada Perkeso. Pertama-tama diucapkan terima kasih kepada Puan Nur Nadiah binti Muhammad Rosli yang merupakan kaunselor Perkeso yang menjadi panel jemputan kita untuk Singa Semang Mak siri ke-10 pada hari ini. Dengan itu saya mempersilakan Puan Encik Roslan dan Puan Nadiah Rosli. Baik, terima kasih Cik Ros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rakan-rakan penonton Singa Semang Mak siri ke-10 pada pagi ini. Dan bersama-sama kita pada pagi ini adalah Cik Nur Nadiah binti Muhammad Rosli, merupakan kaunselor Perkeso di unit psikologi Perkeso. Jadi pada pagi ini kita banyak membincangkan tentang kekeluargaan lah. Mungkin musim-musim PKP ni Cik Nur Nadiah, ataupun lebih mesra dipanggil apa tu agak-agak untuk nak memudahkan. Nama ni panjang ni, Nur Nadiah ni. Nak panggil Nur ke, nak panggil Nat ke, nak panggil Iyah ke? Oh, boleh je mana-mana Cik Lan.
Ya, ya pun boleh. Ya. Okey, ceria pagi ni. Ya, Alhamdulillah. Okey, kita ringkaskan, kita panggil Cik Nat boleh ya? Ya, boleh. Pada pagi ini Cik Nat akan membincangkan tentang kekeluargaan. Apakah mungkin di musim-musim pandemik ni kita ramai anggota penjawat awam, kaki tangan, mungkin juga yang sektor-sektor swasta yang lain, pasangannya juga bekerja di rumah. Jadi masa boleh dikatakan 24 jam di rumah bersama keluarga, suami, isteri, anak-anak. Jadi mungkin ada tekanan sebab cara hidup kita berbeza. Mungkin live di Kuala Lumpur tak sama dengan di Ipoh, tak sama dengan Johor Bahru dan sebagainya. Jadi nak dapatkan satu titik keserasian kalau di musim PKP ni rasanya macam, sebab kita dah tempoh PKP ni dah lama Cik Nat ya. Jadi mungkin Cik Nat boleh kongsi sentuh tentang peranan psikologi di dalam kekeluargaan dan juga macam mana komunikasi yang baik dalam kekeluargaan lah, dalam rumah tangga dan sebagainya. Jadi boleh kita kongsikan bersama begini Cik Nat ya. Boleh Cik. Boleh Cik Tan. Tak ada masalah, insyaAllah. Ya, dan sebelum kita teruskan, saya mana-mana pendengar yang masih menonton, yang baru masuk tu, tahniah, kita dah ada beberapa penonton pada pagi ini dan saya minta like dan juga share juga ya. Share bagi ramai-ramai rakan-rakan kita yang lain juga dapat tonton pada bila-bila masa. Jadi untuk itu saya alu-alukan juga kepada penonton-penonton yang lain, pasangannya untuk turut sama dalam program Singgah Sembang Mak pada pagi ini. Jadi untuk itu tidak membuang masa, saya serahkan kepada Cik Nat untuk seterusnya. Dipersilakan. Okey, terima kasih banyak-banyak Cik Lan atas jemputan dan juga maksudnya pengenalan sebentar tadi. Okey. So hari ini saya akan cuba berkongsi sedikit tentang bagaimana untuk kita deal kita punya family interaction di rumah. Macam Cik Lan cakap tadi, kita banyak, maksudnya sekarang ni bila work from home, so semua akan berada di rumah, semua akan berkumpul di rumah, suami, isteri, anak and the whole family akan ada di rumah, semua bekerja di rumah. Jadi macam mana untuk kita deal dengan interaction dalam family tu supaya dia akan jadi lebih harmoni, akan jadi lebih baik dan family kita tu akan lebih, maksudnya kita bekerja di rumah tu dengan lebih seronok, dengan lebih bersemangat. Okay? So hari ni tanpa membuang masa lagi, saya rasa Puan Ji boleh kita tengok apa konten yang kita nak bincang hari ni. Okay? Oh, hari ni masih bekerja sama dengan Puan Ji ya? Ya, Puan Ji sentiasa ada bersama saya. Ya, gandengan yang mantap tu di kalangan kaunselor. Ya. Alhamdulillah. Okay, so hari ni apa yang kita nak bincangkan hari ni serba sedikit. Saya akan at first nanti kita akan buat satu game sikit. Tak ada lagi macam like satu tools yang mana kita nak tengok. Okay, orang cakap tak kenal maka tak cinta kan. So kita nak tengok macam mana keadaan yang mana kita punya bahasa cinta kita. Bahasa kita nak berkomunikasi dengan family kita. Ada setengah orang cakap kata isteri lelaki yang perempuan ni banyak beremosi. Yang perempuan ni kadang-kadang sukakan hadiah, sukakan kata-kata yang manis. So kalau yang lelaki pula dia suka macam mana cara dia nak tunjukkan rasa cinta, nak tunjukkan rasa kasih sayang dia kepada family dia. Jadi kita tengok serba sedikit macam mana bahasa cinta masing-masing. Dan seterusnya kita akan kaitkan sikit macam apa konsep asas keluarga kita sendiri. Maksudnya keluarga tu apa? Macam mana keadaan keluarga, apa sistem yang ada dalam keluarga, macam mana peranan-peranan kita dalam keluarga yang sepatutnya kita jalankan peranan tersebut dengan baik. Jadi yang ketiga, macam mana kita nak berinteraksi dengan baik dalam keluarga itu sendiri dan apa yang perlu dielakkan untuk kita ada komunikasi dan kita ada interaksi yang baik dengan kita punya ahli keluarga. Dan ada serba sedikit tips bagaimana kita nak berkomunikasi dengan baik. Yang ni saya fokus kepada pasangan especially sebab main things dalam family tu sendiri adalah couples, maksudnya pasangan tu sendiri, suami dan isteri, dan lepas tu baru ada sistem-sistem yang lain. Okay, so dan yang terakhir sekali akan ada sedikit latihan komunikasi. Kita akan test lah, kalau siapa ada suami kat sebelah ke, bolehlah test macam mana nak berkomunikasi dengan supaya kita boleh lebih tenang
berkomunikasi, tak perlu marah-marah sebab sekarang ni bila berkumpul ramai-ramai, berkumpul di rumah bersama-sama, so ada possibility untuk berlakunya konflik. Banyak konflik yang berlaku dalam kalangan ahli keluarga, dalam kalangan suami isteri yang boleh menyebabkan dia akan lebih teruk sekiranya tak dibendung, sekiranya tak dirawat pada permulaan. Okay? So jom kita tengok yang next. Jom kita jelajahi 5 bahasa cinta. Okay? 5 bahasa cinta ni dibuat, maksudnya ada satu buku ditulis oleh Gary Chapman yang mana kita boleh tengok macam mana bahasa cinta. Dia ada 5 jenis lah tadi. Dia ada words, dia ada receiving gift, dia ada acts of service, quality time and juga physical touch. So, link ni macam mana kita nak bagi? Okay, so link ni siapa-siapa boleh share dekat ni. Cik Lan boleh tolong sharekan dekat Facebook link ke? Ke Puan Ji ke? Untuk para peserta boleh jawab. Okay? Saya tak tanya khabar semua pun hari ni. Harapnya semua baik-baik je hari ni. Breakfast apa hari ni. So harapnya semua dah makan, semua dah dalam keadaan yang baik. Dah ataupun sedang bekerja. So kita sembang santai hari ni sikit. Boleh ke? Boleh Cik nak bagi link daripada saya? Link dia. Apa je dia? Saya bagi dekat ni. Okey, sekejap Cik Raslan. Ya, okey, right. Sambil Cik Nat mengemaskini dia punya slide, saya dulu pada rakan-rakan pendengar penonton boleh juga share dan juga like program ini untuk ditonton bersama ya dengan rakan-rakan yang lain. Macam ni kan? Dia ada link tu sekejap. Off mic. Mungkin kita pagi ni ada quiz ya Cik Nat ya? Ya, saya nak buat sedikit game, bukan like quiz, dia macam tool sikit untuk kita tengok bahasa cinta tu. Ya, nanti kita akan tahulah daripada apa jawapan kita nanti, mungkin kita tahu siapakah kita, mungkin pasangan kita dan sebagainya lah. Ya, betul. Kalau kita nak ajak pasangan buat sekali pun boleh. Ya, cantik. Kalau ada siapa-siapa yang ada pasangan di sebelah, boleh sama-sama buat. Kita masih lagi cuba untuk menyiarkan kita punya quiz. Ya. Ya, masuk ke sini. Ke FB tu terus. Okey. Yalah, kadang-kadang live macam jadilah ya. Kita terpaksa hadapi technical, kadang-kadang tu ada masalah. Okey, kita masih lagi menunggu dengan harapan boleh. Okey, kita dah ada dia punya link ni. Dah ada link. Okey, maaf atas kelewatan sedikit. Okey. Saya akan cuba masuk ke dalam itu. Okey. Saya dah masuk dalam ni. Okey. Okey, terima kasih Puan Ji. Terima kasih Cik Lan.
Puan Ji telah memasukkan dan juga saya pun ada masukkan dalam link dalam FB. Boleh tengok dalam FB dia punya link. Okay, so boleh jawab, dia ada dalam 30 soalan macam tu. So nanti dia akan keluar, maksudnya salah satu kita punya love language lah antara 5 tu. Nanti kita akan kupas dengan lebih lanjut apa yang 5 love language tu. Bahasa cinta. Ya, bahasa cinta, betul Puan Cik. Oh, ini kena cakap juga ni ya Cik Nat ya. Ya, betul Cik Lan. Satu orang. Oh, okey. Sepatutnya yang kat bahagian slide ni dia ada muzik, tapi disebabkan ada sedikit masalah teknikal, so kita tak dapat nak keluarkan muzik tu. So Pasang radio. Kena pasang radio masing-masing untuk dapat feel nak jawab soalan ni. Ya. Apa Encik pun jawab? Tak, saya. Oh, okey. Okey ke? Semua boleh jawab ke? Siapa ada masalah boleh komen dekat FB, dekat komen. Siapa boleh jawab, cuba tulis 1. Masih lagi terkiar-kiar. Cik Lan dah boleh masuk link tu ke? Boleh masuk tapi saya stuck sekejap. Dah klik tapi tak boleh buka link. Tak boleh buka link? Okey, kalau sesiapa yang tak boleh buka link, boleh search dekat Google 5 love language. 5 love language ya. Ya, betul. 5 love language. Dia akan keluar yang macam warna purple dia punya background depan ni. Lepas tu dia akan tulis let's get started. So boleh try. Sayang tak ada muzik ya. Ni kan sesuai. Okey, kita masih lagi bersiaran dan tuan-puan pendengar penonton boleh juga cuba untuk kita jawab kuis ini ya, 5 love languages melalui link yang telah pun diberikan di dalam FB. Boleh semak kita. Ada masalah bunyi Cik Nan? Ya. Okey, dah selesai. Okey, mungkin kita boleh teruskan. Okey, boleh. So semua dah, Cik Lan dah boleh jawab ke? Itulah sangkut juga Rizie. Dia back balik, dia minta back balik. Oh, okey. Link tak boleh nak klik, dia cakap. Oh, link tak boleh nak klik. Macam mana? Name. Oh, banyak juga soalnya. Dia ada 30 soalan. Dia tanya age, kemudian married or in a relationship. Yes. Dia ada beberapa pilihan. Soalan apa buka lah? Buka. It's more meaningful to me when. Saya buka ni. Nanti buka FB lah. Sekejap ya tuan-tuan dan puan-puan.
Boleh? Boleh tak yang link kedua? Tapi dia akan pergi back balik lah. Oh, dia akan pergi back balik? Ya, ya. Bila get started tu dia akan keluar lain Allah Akbar. Boleh ni? Pun boleh. Saya tak buka. Ya. Kau cuba tekan ni. Okay ke? Ada sesiapa yang dah boleh buka link? Tak payah tekan tu. Jangan tekan yang warna biru, just yang warna purple. Just tekan yang, maksudnya yang tu macam iklan. So just tekan yang bahagian hitam-hitam tu je. Lepas tu dia akan keluar let get started tu. Ya, ya. Boleh ke? Kan? Lepas tu boleh. Macam mana kan? Lepas tu pun let get started. Tak nak buat Okay. Sebenarnya nak control. Ataupun kita boleh proceed dulu. Nak ulang balik. Klik yang hitam. Ada yang siapa-siapa yang dah boleh buka link, cuba komen dekat Facebook. Okay, dah boleh Alhamdulillah. Okay, dah siap. Okay. Cik Lan okey ke? Ada sangkut tengah jalan. Sangkut tengah jalan. Cinta aku kata Cik Lan tiada dalam senarai ni. Dia mungkin Cik Lam punya bahasa cinta mungkin yang ke-6 tu. Dia lebih tinggi daripada Everest. Lebih tinggi daripada 5 ni. Okay. So ramai yang dah boleh jawab ke? Okay, Alhamdulillah. Okay, ramai yang dah boleh jawab. Your primary, akhir keluar your primary love. Okay, so last kali dia akan tunjuk 5. Ada tanya akhir sekali dia jawab primary love. Oh, maksudnya macam mana tu Puan Amy? Puan Amy dah boleh jawab. Itulah Puan Amy dah boleh jawab. Cik Lan masih okey? Saya start so saya tak teruskan. Saya kendalikan Facebook. Oh, okey, baik. Okey, so tak apa Cik Lan, nanti kita konsult lain berkaitan dengan tu. Boleh ya. Okey. So boleh saya teruskan kepada slide yang seterusnya. Siapa kata boleh, cuba tekan nombor 2 dekat komen. Mungkin selepas ini mungkin juga individu boleh gunakan link ni kot untuk betul. Untuk dia. Sama ada maksudnya sama ada dengan diri sendiri ataupun nanti boleh minta pasangan ke jawab. So masing-masing boleh tahu macam mana seseorang tu nak show dia punya bahasa cinta. Dia mau kepada kasih sayang lah, mau kepada penghargaan. Mungkin kadang-kadang kita tak perasan yang husband ataupun wife dah tunjukkan rasa sayang dia. Mungkin dia punya husband, one of bahasa cinta yang paling tinggi adalah act of service. So dia akan tunjuk melalui perbuatan. Dia tolong buang sampah ataupun dia tolong jagakan anak. Tapi dia tak pernah cakap I love you. So tapi yang si isteri, dia punya bahasa cinta adalah word, kata-kata. So dia nak sangat husband dia cakap I love you kat dia. So yang tu yang kena faham. Maksudnya kena faham dari segi bahasa cinta pasangan tu sendiri. Bila kita dah faham, baru kita faham dia yang dia dah tunjuk dia punya rasa cinta. Maksudnya dia sayang kat kita, dia dah tunjuk rasa kasih sayang dia kepada kita. So 5 bahasa cinta tu adalah yang first kali word of affirmation. So ada ke yang dapat word of affirmation ni? Ya, bahasa cinta berbeza antara individu. Word of affirmation 33% Puan Amy. Maksudnya yang tu yang paling tinggi ke Puan Amy? Okay, so bila quality time Puan Haniza?
Most of men will not express their love. Tapi mungkin dia boleh show melalui act of service tadi, Puan Hemalata. Dia tak express, dia tak cakap kata I love you, dia tak cakap kata dia nak bagi hadiah, tapi dia selalu bantu, tapi dia selalu spend time together, quality time, ataupun ada touch, ada physical touch. So yang tu adalah bahasa cinta dia sendiri, personally. So bila kita faham apa yang dah ditunjukkan oleh pasangan, so kita akan lebih menghargai pasangan kita. Yang tu adalah main things yang bila kita faham bahasa cinta pasangan tu. Okay, so word of affirmation, kata-kata. Contoh yang dalam slide ini dia cakap, yang ni bahasa Indonesia, saya cari bahasa Indonesia. Makasih ya udah mau cepat ngerawat anak kita. Maksudnya dia dah bagi ucapan terima kasih, penghargaan. Maksudnya dia nak tunjukkan rasa dia sangat menghargai wife dia yang telah menjaga anak dia. Okay, mungkin yang wife ni pula dia tunjuk act of service. Okay, dia dah jaga anak. So yang tu adalah one of bahasa cinta. Next adalah act of service, membantu pasangan melalui tindakan. Okay, biar ayah yang jagakan kakak, temani kakak, so bunda boleh pergi masak. Okay, so dia dah ringankan beban, ringankan tanggungjawab isteri tu, yang mana dia tolong, dia bantu, dia bagi servis, dia bagi tindakan dia untuk dia jaga anak, dan wife dia boleh pergi masak. Okay, kalau dia tak tunjukkan macam tu, wife dia mungkin kelang kabut dengan nak kena jaga anak, dengan nak kena masak, so akan ada konflik bila banyak kali pendam perasaan tu dan tak faham. Okay, so ada yang cakap bahasa cinta. okay, So maksudnya dia orang tu adalah bahasa cinta lah. ya betul. Maksud dia bila Word of affirmation, bila jawab ni, maksud dia bila siapa yang jawab ni, yang tu adalah bahasa cinta kita. Yeah. Bukan kita berdua tapi kita, saya. Okay. So maksudnya itu, kalau Puan Suhaila word of affirmation, maksud dia Puan Suhaila lebih suka untuk menunjukkan rasa cinta dengan dalam bentuk kata-kata. Okay, ataupun Puan Suhaila nak orang cakap kat Puan Suhaila dalam bentuk kata-kata. So pasangan kena faham pasangan dia nak dalam bentuk kata-kata. So kat sini kalau dia buat sesuatu, appreciate dia. Terima kasih, tolong saya buat ni, buat ni. Macam tu. So next adalah quality time. Quality time menghabiskan waktu yang berkualiti bersama pasangan. Waktu yang berkualiti ni maksudnya, contohnya berdua dengan pasangan. Boleh cerita, okay saya nak cakap, ayah, bunda, yang ni contohnya ayah, bunda pengen ceritain dia. Maksudnya dia nak cakap sesuatu, bagi dia masa. Boleh tak saya nak masa awak sekejap untuk saya nak bercerita. Yang tu adalah quality time. So kita bagi dia time kita, bagi dia masa kita. If kita yang ada if kita punya bahasa cinta adalah quality time, kita perlukan orang untuk bagikan masa dia sebentar untuk kita cakap sesuatu, untuk kita ceritakan sesuatu. Okay, so next adalah receiving gift. Ada ke yang quality time? Tadi ada kan Puan Haniza tadi? Oh, ada yang cakap true, yes. Okay, so banyak benda yang betul Okay, so receiving gift ni tak semestinya nak kena beli Lamborghini tu, tak kena, tak semestinya kena beli kereta ke apa ke. Dia just sekadar something yang dia boleh nampak appreciation tu, yang boleh nampak kasih sayang tu ditunjukkan. Contoh kat sini dia cakap ayah pulang bawa sate. Yang ni dia bagi sate je, dia bagi makanan kesukaan mungkin. So yang tu dah membuatkan dia punya wife tu dah teruja, dah macam receiving gift, dia dah dapat gift. Okay, so yang tu adalah bahasa cinta yang keempat, iaitu receiving gift. Okay, yang last adalah physical touch, menunjukkan kasih sayang melalui sentuhan. Okay, so tolong picit, dah penat kerja, so dia perlukan rasa kasih sayang tu dengan wife dia tolong picitkan. Okay, so yang ni adalah bahasa cinta husband tadi. So wife tolong picitkan bila wife faham yang tu adalah keperluan husband dia time tu. Okay, so ada appreciate by words. Okay, terima kasih Puan Ji, tolong jawabkan. Jadi ada rakan-rakan kita yang baru masuk, tapi mungkin selepas rakan-rakan kita yang baru masuk ni boleh kot dia cuba jawab apa yang 5 love languages ni Boleh, kalau jawab sekarang pun boleh, sebab lepas ni saya ada satu slide lagi yang berkaitan dengan 5 love language. Okey, So, sambil tu boleh lah cuba menjawab, sambil mendengar boleh cuba menjawab.
Betul. Boleh cuba jawab sekarang. Kalau nak tarik-tarik husband, jawab sekali pun boleh. Ya, penonton kita pun makin lama makin tambah nampaknya. Jadi Okey, itulah bagi mereka yang baru Alhamdulillah. masuk tu, elok saya alu-alukan untuk cuba kita jawab kuis apa nama Ya. ni yang dipaparkan www.5lovelanguage.com ya. Jadi Ya, betul. okey, kita boleh teruskan sambil-sambil itu sambil-sambil rakan-rakan kita menjawablah. Okey, terima kasih Cik Lan. Ya. Okey. So, boleh kita teruskan ke? Boleh, teruskan. Okey, lepas ni ada slide yang nanti berkaitan. kita akan masuk dalam Facebook lah. Okey, terima kasih Puan Ji. Okey, so yang ni adalah apa yang kita boleh buat dan apa yang kita tak boleh buat dan apa yang kita kena take action. So contoh, kalau kita dah buat, maksudnya husband dah buat love language, wife dah buat love language, seorang dapat word, seorang dapat act of service. Okay, so bila dapat yang berbeza, dia rasanya memang pasti akan berbeza lah kebiasaannya. So bila dapat yang berbeza, macam mana kita nak communicate dengan pasangan kita ni yang dapat love language yang berbeza. Tapi ni hanya saya ingatkan bahawa ni adalah tools lah, tools untuk kita bantu kita faham, lebih memahami kita punya pasangan. Okay, so how to communicate dengan yang love language dia word of affirmation. So encourage, affirm, appreciate and listen actively. So dia just nak orang encourage dia. Macam mana kita nak communicate dengan dia, kena encourage dia, kena appreciate dia, kena jadi pendengar yang baik kepada dia. Yang tu adalah words of affirmation. So macam mana kita nak communicate dengan dia. So action to take, apa yang kita kena buat, spend on unexpected note, text and card. Contoh, letak sticky note dekat dekat peti ais ke, dekat pintu toilet ke, okay, I love you ke pagi-pagi. So perkara-perkara macam ni akan buatkan partner kita tu lebih bahagia dan lebih rasa disayangi lah. So bila macam tu, konflik tu tipu untuk tidak berlaku, tapi konflik tu akan dapat dikurangkan berbanding dengan kita tak faham apa yang dia nak. Kita tak faham macam mana dia suka. So bila kita faham bahasa cinta dia, kita dah faham macam mana dia nak, so kita boleh bantu untuk diri kita ni lebih memahami pasangan. Okay, things to avoid. Apa yang kita kena avoid bila pasangan kita ni dia punya love language tu adalah words. So not recognizing or appreciating effort. So bila dia buat sesuatu, kita buat tak tahu je. Kita buat tak tahu, tak kata apa, tak terima kasih. Buat tak cakap apa, tak bagi appreciation punya word. So perkara-perkara macam tu akan buatkan kadang-kadang alah merajuk lah, I dah buat ni, you tak kata apa pun kat I. So macam tu akan buatkan berlakunya konflik dalam rumah tangga. Even dah kahwin bertahun-tahun pun, tapi kadang-kadang dia akan berlaku perkara begini sebab tak ada appreciation daripada pasangan tu. Mungkin dah kata okay dah lama kahwin, alah buang tabiat lah nak kena buat macam ni apa, tapi tak, maksud dia perkara macam ni boleh cherish the marriage lagi. Maksud dia boleh buatkan marriage tu akan jadi lebih harmoni lah, lebih baik. Okay, so next adalah physical touch. So physical touch ni apa? Macam mana kita nak communicate dengan dia? Non-verbal use of body, tersyashul pula saya. Non-verbal use of body language and touch to show love. Okay, macam mana kita kena gunakan non-verbal? Mungkin dengan verbal kurang berkesan berbanding dengan non-verbal. Kita kena touch, kena hug ataupun kena buat something yang dia suka lah. Mungkin kita boleh tanya. So macam tadi, ada contoh tadi dia picit. Balik kerja letih, boleh picitkan dia. So yang tu dah touch, one of touch. Okay, so ni action to take, hug, kisses, cuddling. So ni antara perkara yang boleh dibuat. So things to avoid, physical neglect or abuse. So yang ni adalah untuk avoid. Kita, maksudnya contoh kalau dia touch, kita buat tak tahu, dah lah pergi tepi lah, I tak nak lah. So bila macam tu kita avoid. So bila kita avoid, mungkin akan beras hati. Tu pun macam tu. So sebab dia punya language tu adalah physical touch. Dia perlukan touch. Tapi bila tak, mungkin kita rasa tak selesa ke apa ke, bagi tahu dengan baik. Bagi tahu dengan cara yang berhikmah. So dengan cara begitu, sebab tu yang kita perlu faham kita punya pasangan punya bahasa cinta. Okay? So yang ketiga adalah receiving gift. So macam mana kita nak communicate dengan yang berbahasa cinta receiving gift ni? Thoughtfulness, make your spouse a priority. So kita kena letakkan dia as priority. Okay? So
action to take, give thoughtful gift and gesture. Contoh kalau dia bagi hin lah, saya nak ni lah birthday saya ni macam ni. So mungkin tak adalah dia minta sampai kereta ke apa kan. Tapi kalau mampu ke apa, it's okay. Tapi kalau kita bagi something, tak semestinya dia akan minta, macam saya cakap tadi, Lamborghini ke Lamborghini ke BMW ke, tak semestinya dia akan minta perkara-perkara sebegitu. Tapi kita as a husband ataupun as a wife, kita tahu if pasangan kita tu dia punya bahasa cinta tu adalah receiving gift. Bagi bunga sekuntum pun, macam tadi bagi sate pun merupakan salah satu yang dirasa as a gift kat dia. Okay. So express gratitude when receiving gift. So express terima kasih, express dah banyak dia buat pengorbanan ke. So one of things that appreciate dia. Okay. So unenthusiastic gift receiving, forgetting special occasion. Okay, so orang receiving gift ni, things to avoid dia adalah tak ingat birthday dia. Contoh tak ingat birthday dia, yang tu kena avoid. So kena tak selalu dalam kalender birthday wife kita ni berapa hari bulan. Contoh kalau dia punya ni adalah receiving gift. So letak birthday dia bila, letak dia punya anniversary ke bila. So kena letak perkara-perkara begitu supaya kita tak lupa. Especially suami lah ataupun kadang-kadang isteri pun lupa birthday suami. So mungkin suami yang suka receiving gift. So kena take note perkara-perkara sebegitu. Okay. So quality time pula. Uninterrupted and focus conventions on one times is important. Maksud dia dengan dia je. Time ni kena dengan dia je. Maksud dia communicate dengan dia, kena ada conversation dengan dia, one to one, yang tu sangat penting untuk ada time dengan dia. Jadi macam mana kita perlu buat? Create a special moment, take walks and do small thing with your partners. Perkara-perkara sikit pun, kejap je pun tak apa. Which is dalam, kalau macam tadi dia perlukan time untuk cakap. Okay, duduk dengan dia dalam masa berapa minit, cakap dengan dia. Apa yang dia nak cakap. Tapi time tu phone tak tepi. Maksudnya perkara-perkara yang mengganggu tu kena letak tepi dulu. Untuk sepenuhnya ada masa dengan dia. Yang tu adalah orang yang memerlukan quality time. Contohnya kalau quality time ni kebiasaannya kalau PJJ lah kot. Kalau PJJ jauh-jauh so dia perlukan masa. Bila jumpa tu okay, bagi masa sepenuhnya dengan dia macam tu. Okay. So things to avoid adalah distractions when spending time together, long time without one time. Okay. So maksud dia perlukan dia bila ada gangguan tu dia sangat rasa tak best lah. So dia yang tu yang perlu di-avoid. Sebab tu saya cakap tadi, if ada time perlukan bersama, so phone ke gangguan-gangguan lain, kita letak tepi dulu. Okay, yang ni adalah quality time. So act of service, let them know you are wanting to help, to lighten their load. Act of service ni dia suka bila bantu dia. So dia kena fokus kepada apa yang dia nak. Contoh dia nak minta bantuan untuk tolong buang sampah hari ni. Hari ni sampah dah penuh. So dia tengah masak, dia tengah banyak kerja. So tanpa diminta bantuan, willingly pergi ambil sampah, buang. Yang tu sangat dihargai. Sekiranya bahasa cinta dia adalah act of service. Okay, make them breakfast or dinner. Okay, boleh buat breakfast ke dinner, go out of way to help with coach. Maksudnya dia akan lakukan kerja-kerja di rumah tu tanpa dia minta bantuan. Kita tolong je. Okay, so lacking follow through on small and large tasks. Maksud dia kita, if dia minta bantuan pun kita tak buat. So perkara-perkara tu perlu avoid. So love, kata Gary Chapman ni, love is a choice you make every day. Maksudnya every day kita make choice to be loved ataupun to love someone. So every day kita ada choice untuk pilih. So sebab tu kita kena faham pasangan kita untuk kita boleh pilih untuk terus memilih untuk mencintai ataupun rasa dikasihi tu. Okay? Ada apa-apa dekat Facebook ke? Okay. So semua dah buat Kalau siapa yang ni nanti maksud dia boleh terus buat, ajak pasangan sekali untuk buat pun boleh untuk kita bantu interaction tadi. Okay, saya kaitkan balik dengan interaction yang mana interaction tadi boleh dibantu bila kita faham bila kita faham pasangan kita. Okay.
So macam mana konsep keluarga tu sendiri? So bila kita dah kenal pasangan, so pasangan ni main of the family. Maksudnya interaksi antara pasangan tu merupakan asas kepada sistem-sistem yang dalam family tu sendiri. Okay? So family ni adalah satu natural social system yang mana ada karakteristik, dia ada structure dia sendiri, dia ada rules dia sendiri, ada cara macam mana nak communicate, ada cara sekiranya ada masalah dia perlu discuss. So untuk buatkan perkara-perkara dalam family tu boleh dijalankan, tanggungjawab dalam family tu boleh dijalankan dengan baik. Yang tu adalah family. Yang tu asasnya family. So ada rules, okay kakak ni boleh balik pukul berapa, ada curfew pukul berapa. So ayah dengan mak ni nak kena buat apa untuk bantu anak-anak, communication macam mana, karakteristik setiap seorang macam mana, structure dalam family tu adakah baik, structure dia okey ke tidak. So yang tu adalah ciri-ciri sesebuah family tu untuk buatkan tanggungjawab setiap seorang tu boleh dijalankan dengan baik. Okay? So dalam family ni adalah sistem yang besar. Yang besar yang tu family. So bila dalam family tu ada pula 3 subsistem yang lain, which is pasangan, husband and wife. Yang kedua sistem ibu bapa dengan anak-anak. Dan yang ketiga adik-beradik. Okay, ada anak tadi, ada adik-beradik, 3 orang kakak, abang, adik. So yang tu adalah sistem adik-beradik. So macam mana interaksi 3 subsistem ni untuk kita pastikan dia akan jadi lebih baik, dia fokus juga kepada pasangan tadi. Bila pasangan which is ayah dengan ibu tu ada pemahaman yang baik, maksudnya saling memahami, saling membantu ataupun saling maksudnya tahu tanggungjawab masing-masing, dapat berinteraksi dengan baik. So interaction yang antara ibu bapa dengan anak dan juga antara anak-anak tu sendiri akan jadi lebih baik. Okay, so extended family. Tadi yang saya cerita subsistem tadi adalah nuclear family yang mana ada mak, ayah dan anak-anak. Tapi extended family ni dia termasuk dengan nuclear family tadi. Dalam extended family tu ada banyak nuclear family. Okay, yang mana dia ada saudara mara sekali, ada atuk, nenek, yang tu adalah extended family. Okay. Next adalah macam mana dalam family tu sendiri untuk kita rasa bertanggungjawab dan untuk kita jalankan tanggungjawab kita dalam family tu dengan baik. So kita kena ada sempadan, which is ada boundaries antara ahli keluarga tadi. Ada undang-undang, peraturan dan siapa yang kena libatkan diri dengan undang-undang dan peraturan ni. Macam mana kita nak buat? Okay, so yang tu ada boundaries. Contoh kalau kita pernah dengar dulu-dulu, kecil-kecil kita dah ada boundaries untuk ada adab lah, lebih kurang macam adab. Tak boleh masuk bilik parents sesuka hati. So perkara-perkara begitu adalah boundaries dia. Sepadan-sepadan di antara parents. Okay? Okay Puan Cik. Puan Cik okay Puan Cik? Terkesima. Okay, saya tak se-energetic Puan Ji minggu lepas. Puan Ji saya punya sifu, so dia lagi energetic. Puan Ji dah jeling saya. Okay, so next adalah lepas kita dah tahu, dah faham macam mana pasangan kita. So kita dah tahu dengan pasangan tu, di dalam keluarga, dalam family, berapa ada subsistem semua anak-anak. So macam mana kita nak tengok kehidupan kita ni, kitaran dia. So bila anak-anak dah besar macam mana. So dia start dengan kita waktu bujang, waktu tak kahwin lagi. So perpisahan dewasa muda. So time awal-awal ni dia dah start cari kerjaya, dia dah start bina dia punya kerjaya. So time ni lepas ni dia cari pasangan. So dia dah start. Yang kedua adalah perkahwinan. So bila perkahwinan dia kena sesuaikan, dia kena fokus kepada penyesuaian dia. Penyesuaian dengan pasangan, dengan family baru, dengan rakan-rakan kawan, dengan mertua. So semua ni kena ada adaptation. Yang tu adalah kitaran kedua. First tadi daripada seorang single, lepas tu kahwin berdua, lepas berdua ada anak-anak kecil pula bertiga. So yang tu kat situ dah kena ada tanggungjawab keibubapaan dan kena ada penyesuaian. Setiap kitaran ni dia perlu ada penyesuaian, perlu ada task dia sendiri dan juga perlu ada perubahan. Bila ada penyesuaian dia pasti akan ada perubahan. Jadi di sini yang keempat ni adalah keluarga dengan anak-anak remaja. So bila anak-anak dah besar, bila tadi yang kecil, so bila kecil parents yang kena adjust dengan macam mana nak jadi parents, macam mana nak jadi parents yang baik untuk anak-anak, macam mana nak didik anak-anak, tanggungjawab keibubapaan tu macam mana nak buat. Yang tu daripada yang tadi single,
2, lepas tu masuk 3, 4. So dan seterusnya bila anak-anak makin besar. Anak-anak makin besar yang tu adalah di mana saat anak-anak remaja. Kat sini akan jadi peringkat storm. Storm ni kan ribut petir semua kan. So bila macam ni, maksud dia ada pertumbungan. Bila anak-anak dah besar, dia dah ada nilai dia sendiri. Dan nak berdikari sendiri, ada autonomi sendiri antara ibu bapa dengan anak-anak ni. So bila ada pertembungan tu, yang tu bermaksud ibu bapa pun kena ada dia punya tolerate dan anak-anak pun kena masing-masing kena adjust lah. Yang tu dari segi penyesuaian anak-anak juga dengan ibu bapa. Sebab tu ada storm tadi, maksudnya pertembungan tu akan berlaku banyak konflik dekat bahagian ni. Maksudnya dekat kitaran hidup yang keempat ni, kitaran kehidupan keluarga yang keempat ni akan ada banyak konflik berbanding yang lain. Maksudnya konflik antara ahli keluarga tu sendiri. Next adalah pelancaran anak-anak ni, bukan pelancaran buku ya. Yang ni maksudnya launching. Maksudnya anak-anak dah keluar. Anak-anak dah keluar pergi kerja. Tadi dia start, maksudnya yang saya cakap start tadi tu adalah orang yang sama. Yang jadi ibu bapa tu. Sekarang ni anak dia dah besar. So anak dia pula nak start launching. Anak dia pula nak start keluar rumah, nak start cari orang untuk berkawan, nak start untuk mendirikan rumah tangga. So anak yang tadi yang bapa yang start tadi tu dah jadi bapa sekarang, so anak dia pula yang nak start launching. So anak dia sekarang dia pula kena sesuaikan dengan kehidupan yang mana dia dah start nak ada menantu, dia dah start nak kena ada cucu. So dia dah start untuk face kematian ibu bapa sebab ibu bapa dah semakin tua. Yang ni adalah kitaran hidup yang ke-5. So lepas tu adalah kitaran hidup yang terakhir iaitu keluarga di peringkat tua. Yang bila launching tadi dia dah start ada 2 orang. Dia dah start tinggal 2 orang, dah start kena kenal menantu mertua semua. Bila dia datang, maksudnya bila berkumpul semula. Tapi dia ada time banyak untuk berdua. Bila yang keluarga di peringkat tua ni, diorang memang dah tinggal berdua. Dan bila dah tinggal berdua ni, sudah semakin tak berapa sihat. So dah semakin kesihatan dah semakin menurun. So yang ni adalah di peringkat tua. So kat sini pun dah retire. So yang tu adalah di peringkat tua. So saya tambah sikit kat pelancaran anak-anak tadi tu, launching tadi tu, di sini ada sedikit masalah. Maksudnya ada sedikit konflik apabila anak-anak tu dia datang balik. Maksudnya bila dia dah launching, lepas tu dia boomerang datang balik. Yang tu ada satu lagi stage yang mana ada teori yang cakap ada yang akan datang balik dan berkumpul, dia memerlukan penyesuaian semula. So parents tadi dah ready, dah anak dia semua dah keluar, so tinggal berdua. Tiba-tiba anak tu datang balik, so dia perlu ada penyesuaian semula. Dari segi financial mungkin anak tu hilang kerja, mungkin tambah musim COVID sekarang, so dia berkumpul balik. So di situ akan ada satu perubahan. Di situ akan perlu ada satu penyesuaian kat situ. Okay. So next Panji. Terima kasih. Okay. So ini saya rasa banyak sangat. So nanti slide ni saya akan pass kepada Cik Lan. Saya ringkaskan sedikit lah. So yang ni dari segi 6 tadi, 6 life cycle tadi kita bahagi kepada 3, which is coupling, expansion and juga contractions. Yang tu adalah phase dia, fasa dia. Dalam coupling ni ada young adult dengan coupling, baru kahwin. Lepas tu bila expansion dah ada anak kecil, ada anak remaja. Contraction ni dah start launching, dah start keluar semua. Okay, so dia ada challenge dia sendiri. Ada challenge dia dari segi practical challenge, emotional challenge, relation challenge dan juga dia ada crisis dia sendiri. Okay, contoh crisis, bila young adult ni crisis dia adalah the failure to grow up. Dia susah, maksudnya dia gagal untuk bangun. If crisis dia waktu tu lah. So kalau crisis waktu coupling ni, waktu dah nak kahwin semua ni, dah nak cari pasangan, dia failure to find a mate or commit. Dia gagal untuk nak commit dalam relationship dia. Mungkin end up ada yang divorce. Yang tu adalah crisis yang akan berlaku. So in-laws conflict, end of honeymoon, okay, marital dissatisfaction, school and behaviour problems. Yang ni anak-anak pula. Dan anak-anak kecil semua, so dia ada dissatisfaction yang mana bila isteri terlalu banyak melibatkan diri dengan anak-anak dan kadang-kadang husband tu terabai kadang-kadang. Husband rasa terabai, so dia akan jadi marital dissatisfaction.
So yang tu akan berlaku krisis lah pada saat ni. So bila adolescent pula, anak dah besar, so anak rebel. Anak dah ada nilai sendiri, parents nak plan apa-apa pun tak nak, saya nak ikut cara saya sendiri, tu dah ada krisis dengan anak pula, rebellion. So bila dah launching, dia akan menjadi emptiness, dah kosong dah. Bila tak ada siapa, kosong. Tapi bila dia ada boomerang balik, dia ada krisis balik bila anak balik. So dia akan ada pertembungan, perlu ada penyesuaian tu semula. Okay? Okay. So next adalah retirement, illness and death. So yang bahagian bawah ni family in later life, so dia dah retire, so dia tinggal dengan pasangan dia je, time ni dah tak ada. Mungkin kalau ada boomerang tu still, so dia akan ada lagi tambah konflik bila dia start retire, so dia dah ada sakit lagi, so anak-anak mungkin tak bantu, so perkara tu akan jadikan lagi bertambah krisis dalam life dia, akan dapat lagi tinggilah krisis dalam dekat life dia tu. Okay, next Puan Ji. Terima kasih Puan Ji. Okay. Dah Lambat sikit. Lambat sikit. Okay, so setakat ni semua okay ke? Kalau okay, cakap okay dalam komen. Cik Nadia ada yang PM saya. Okay. Dia kata banyak kes sekarang ni ibu bapa yang dah anaknya dah keluar daripada rumah. Okay. Sekarang ni dia orang jadi kemurungan. Yang tu maksudnya yang tu one of crisis. Okay. Ada soalan yang mana dekat tahap launching tadi. Bila tahap launching tadi, cuba Puan Ji ke slide sebelum. Bila tahap launching, terima kasih Puan Ji. Bila tahap launching tadi kan dia ada krisis yang mana sama ada dia ada krisis yang emptiness tadi. Bila dia launching, dia mungkin akan jadi macam Puan Ji cakap tadi, ada soalan yang mana dia akan jadi kemurungan tu sebab dia daripada ramai-ramai dekat rumah dia ada handle family, dia handle anak-anak, dia handle adolescent, semua anak dia. So bila dah launching, dia tak ada apa dah nak buat. Dia dah rasa kosong. Dah emptiness dah. Daripada tadi full nest, kalau sarang burung yang banyak anak-anak tu, so tiba-tiba sekarang dia dah kosong. Tinggal dia dengan partner dia je. Dia dengan husband dia je. So tambah pula bila tadi dari segi tak memahami tak memahami husband ke, macam mana keadaan husband, tak faham wife ke. So bila keadaan macam tu, dia akan buatkan wife tu rasa lagi seorang, lagi sendiri. So bila lonely, yang emptiness ni dia fokus kepada loneliness lah. Dan bila dia lonely, so dia akan start lah ada tambah-tambah kemurungan apa semua tu. So yang tu adalah krisis di mana yang akan berlaku, potential krisis yang akan berlaku bila anak launching. Perkara tersebut akan berlaku. Okay, so menjawab ke? So sebab dia memang ada krisis di situ dan bila anak returning home, mungkin bila sekarang ni plus PKP sekarang. Bila PKP sekarang ni anak-anak tak boleh nak balik. Anak-anak tak boleh nak balik, so just boleh video call. So kadang-kadang ada ibu bapa yang kurang dari segi teknologi, so tak boleh nak video call, tak boleh nak membantu sangat dari segi video call. Jadi perkara tu akan lagi bertambah murung bila dia punya tanggungjawab yang asal, bila dia punya tanggungjawab yang dia dah buat berpuluh-puluh tahun dan sekarang ni dah tak ada. Dia tak boleh nak buat apa, dia tak ada benda yang nak buat. Okay, so membantu ke? Okay. So sekiranya macam tu, mungkin boleh ajak husband sekali cari macam mana kita nak buat untuk kita rasakan, untuk kita kurang rasakan lonely ni, untuk kita kurang rasa kemurungan ni. So bincang dengan husband balik, sembang dengan anak-anak, jangan pendam seorang. So cari perkara yang boleh buatkan kita happy, cari perkara yang boleh buatkan kita enjoy balik, cari hobi baru, tanam pokok ke, cari hobi baru yang boleh buatkan kita rasa lebih terluang lah, terisi lah kita punya harian punya aktiviti tu. Okay. So next adalah peranan psikologi dalam keluarga. Okay, ni saya cepatkan Betul tak? Cik Lan dah dekat time ke? Tak apa, boleh teruskan. Jangan bimbang. Saya pun macam Puan Ji, dia bila cakap tak apa, boleh teruskan. Okay. Sebab banyak perkara ni related to dalam kekeluargaan kan. Jadi saya rasa tak lengkap kalau tak dihabiskan ya.
Okey, baik. Terima kasih banyak Cik Lan. Puan Ji cakap menurun dengan dia. Okay, so peranan psikologi, kita fokus balik. Okay, maksudnya dalam lepas kita dah kenal keluarga, lepas kita dah kenal macam mana kitaran kehidupan keluarga tu sendiri, kitaran hidup manusia lah yang which is kitaran kehidupan keluarga ni kita tahu dia ada kitaran dia sendiri. Daripada muda dia pergi ke ada anak, semua kahwin, ada anak, so dia ada proses dia sendiri. So setiap proses tu ada krisis dan kita perlu menyesuaikan diri untuk kita elak krisis tu. Bukan elak, which is kita kurangkan krisis tu. Krisis tu akan berlaku. Contohnya tadi emptiness apa semua tu dia akan berlaku, tapi kita boleh kurang dan kita boleh uruskan krisis tu dengan baik. Okay? So peranan psikologi dalam keluarga. So pembentukan perhubungan baru dengan keluarga asal. So ini adalah first yang mana bila dah start kahwin, bila dah pada awal perkahwinan tu, so dia kena start perhubungan baru dengan keluarga asal. Dekat sini dia akan jadi gagal hubungan tu, akan jadi gagal dalam sesebuah keluarga tu apabila dia tak boleh nak sesuaikan diri dan apabila dia dah tak boleh nak separate daripada family of origin dia, family asal dia. So bila dia nak masuk family baru, dia nak adakan dia nak bina family yang baru. So bila dia tak boleh nak keluar daripada pergantungan dia dengan family asal tu akan buatkan dia rasa gagal. Maksudnya akan buatkan dia punya perhubungan tu akan tak dapat nak corakkan perhubungan yang barulah. Dia masih attached dengan keluarga asal. So peranan psikologi dia adalah untuk bentuk perhubungan yang baru tu dengan family asal. Contoh, tak boleh nak terlalu attached, tak boleh nak terlalu bergantung kepada family asal, buat rules dan rules yang baru. Peranan dan juga peraturan yang baru dalam keluarga yang baru. Bila kita ada keluarga baru, so kena ada peranan dan juga peraturan yang baru supaya kita tak terlalu bergantung kepada keluarga asal. Contoh maksudnya bila dua orang perempuan dan lelaki kahwin, so dia datang daripada dua family yang berbeza. Dua family yang berbeza, even duduk sebelah rumah pun, dua family yang berbeza dan dia ada dua budaya yang berbeza daripada kecil. Contoh dia kahwin umur 20. So 20 tahun dia dalam keadaan family yang sama. Maksudnya yang keluarga asal dia tu memang dia hidup dalam keadaan tu. Tak sama dengan dia punya wife, tak sama dengan dia punya husband. So bila masuk dalam satu family, dah start untuk bina family, so kena bincang semula dari segi rules, dari segi peranan, roles, adakah kita nak kekalkan ataupun nak buat yang baru ataupun sebab tu bila terlalu bergantung dia akan menyebabkan kegagalan dalam perkahwinan ataupun kegagalan dalam family itu sendiri, dalam family yang baru ni. Okay, itu adalah one of peranan psikologi dalam keluarga. So next adalah membina kesepakatan dan autonomi. Kesepakatan maksudnya dia kena korbankan autonomi demi untuk kekalkan perhubungan perkahwinan yang sihat. Okay, autonomi. Contohlah bila duduk bila bujang. So bila bujang main game, boleh bangkit tidur lewat semua. So yang tu bila bujang. Okay. So bila dah kahwin, dia kena ada kesepakatan sendiri, kena ada tanggungjawab sendiri, korbankan autonomi tadi. Bukan setakat, maksudnya bukan setakat perangai ataupun rutin kita, tapi dari segi apa yang kita nak. So dia kena korbankan sedikit demi untuk kita nak harmonikan rumah tangga tadi. Jadi dia buat keputusan, tradisi, kebiasaan, ritual yang mana perlu dikekalkan. So bila ada dua family tadi, okay yang family ni, okay family saya buat macam ni. Family saya pula buat macam ni. So yang mana yang perlu kita kekalkan dalam family kita. So untuk family yang kecil yang kita akan bina ni, so apa yang perlu kita buat? Kita perlu nak fokus yang mana? Yang mana perlu kita kekalkan? Yang mana yang perlu kita decide untuk kita bina family kita ni? Okay. So kesepakatan kekuatan untuk menyelesaikan pelbagai masalah dalam rumah tangga. So kena tolerate each other, kena ada say sama-sama, kena find something yang boleh buatkan kita boleh bincang sama-sama, kita decide sama-sama. So yang tu adalah perkara yang bila sama-sama sepakat, so dia akan dapat satu keputusan yang boleh win-win lah, yang sama-sama boleh terima. Okay, sebab tu yang kata yang mana perlu dikekalkan. Contoh kalau makan, family husband ni tak suka makan satu group. Tak suka makan sama-sama, makan asing-asing. Family wife pula suka makan sama-sama. Kena setiap kali makan, kena tunggu ayah turun dulu baru boleh makan. Kalau tidak tak boleh makan. Kena tunggu dulu. Yang family husband tadi okey je, tak kisah je.
Okay, so bila dah kahwin, kesepakatan tu apa yang perlu kita kekalkan. Contoh yang tadi makan, kita nak ambil yang kena makan semua sekali ke kita nak ambil yang makan nasi asing. So kita kena tengok balik, decide balik, setuju balik macam mana. So yang tu adalah daripada dua family yang berbeza. Sebab macam mana pun dia akan dua family yang berbeza. So decide untuk kekalkan, jadikan satu family yang kita nak. Satu family yang kita decide sendiri untuk bina. Okay. Next adalah menjadi ibu bapa. Yang ketiga, menjadi ibu bapa ni dia akan berubah lah. Maksudnya corak perhubungan tu akan berubah. Yang first tadi daripada 2 orang, tiba-tiba dah jadi 3. Tiba-tiba saya cakap tak adalah tiba-tiba. Maksudnya lepas tu dah jadi 3. Okay, so dia ada triangle. Tadi 2, bila 2 okay je 2. Tapi bila 3, dia ada something yang kat tengah. Okay, so bila ada something yang kat tengah, so macam mana kita nak uruskan? Daripada tadi, daripada berdua tadi, wife akan totally semua benda, semua time dia akan bersama husband. Tapi bila sekarang dah ada anak, so mostly wife akan banyak uruskan anak. Okay, banyak uruskan anak. So dia akan, hubungan suami isteri tu akan terjejas bila masing-masing tak tolerate, bila masing-masing maksudnya terlibat. Contohnya kalau wife ataupun ibu tu banyak terlibat dengan urusan anak. So husband pula biar je. Dia tak bagi tahu apa yang dia rasa. Dia tak bagi tahu dia rasa terpinggir ke, dia tak bagi tahu dia rasa dia need dia punya wife ke. Contoh kalau tadi love language tadi dia physical touch, ataupun love language tadi dia act of service. So dia perlukan wife dia. Dia memang perlukan wife dia. Tapi dia tak bagi tahu. So dia rasa terpinggir. Bila dia rasa terpinggir, dia tak fokus kepada wife, dia fokus kepada kerja lain, dia fokus kepada urusan kerja. So dia pun busy dengan kerja. Bila dia busy dengan kerja, wife busy dengan anak, so bila time untuk husband and wife. So kat situ akan ada, kat situ perlu penyesuaian yang perlukan perbincangan. Waktu bila perlu berdua, waktu bila nak uruskan anak, macam mana nak uruskan anak. So kat situ kena berbincang, perlu tolerate, perlu ada peranan psikologi masing-masing. Okay Puan Cik. Next. Puan Cik ngantuk ke? Okay. Bersemangat. Okay, baik Puan Cik. Tak ada, saya nak ambil semangat tu balik. Okay. Next. Okay. Next adalah menangani krisis. So menangani krisis ni, setiap family tu akan ada dia punya tekanan masing-masing. Akan ada tekanan yang tak dijangka dan ada tekanan yang dah dijangka. Contoh tekanan yang dah dijangka ni tadi, family life cycle tadi. Kita dah tahu lepas kita seorang, lepas kita dah dapat kerja apa semua, so kita akan kahwin. So kita ada preparation untuk transition kepada alam perkahwinan. Yang tu dah dijangka. So kalau stress kahwin ke apa semua tu kita dah expect. Kita dah ada expectation. Tapi contoh bila lepas dah kahwin ada anak. So bila dah ada anak, so kita dah expect. Kita dah ada expectation. Even stress tapi expectation dah dijangka. Sebab kita tahu lepas tu akan ada anak. Okay. Yang tu adalah jangkaan. Dah ada jangkaan. Tapi kalau ada sesuatu yang tak dijangka, yang unexpected, contohnya macam kehilangan pekerjaan, kematian ataupun sakit yang serius. So perkara-perkara ni tak dijangka. Tak dijangka yang boleh buatkan kita ada berlaku satu krisis. Okay. So dia bila kita perlukan, maksudnya peranan psikologi antara pasangan tu diperlukan bila berlakunya family stressor ni. Bila dah ada stressor. Bila dah ada perkara yang unexpected ataupun yang yang dah dijangka. So dia kena saling melengkapi dan elak salahkan antara satu sama lain. Contoh kita dah expect kita akan kahwin. So kita dah expect kita akan ada anak. So kita tahu perkara tu akan berlakunya stres, akan berlakunya tekanan. So kenapa nak kena salahkan each other, kenapa nak kena salahkan pasangan daripada kita saling melengkapi. So kat situ yang perlukan peranan psikologi pasangan tadi berbanding daripada kita salahkan each other. Okay, yang kelima adalah menangani konflik. Okay, menangani konflik. Pasangan perlu tahu untuk meluahkan rasa tidak puas hati dengan cara yang sihat seperti cuba mendengar. Okay, so konflik kita akan berlaku, maksudnya bila tadi kita setiap kali dalam perhubungan akan berlakunya konflik. So bila ada konflik tu, untuk kita, dia akan berlaku konflik bila kita bagi tahu sesuatu tanpa kita tengok dia punya pro and cons. Contoh kita rasa tak puas hati. So macam mana kita nak bagi tahu ni rasa tak puas hati ni? Saya tak suka lah abang macam
saya tak suka lah awak macam ni. So saya cakap, maksudnya kita cakap tu yang mana kita bagi tahu dia tak suka. Yang mana kita bagi tahu dia, kita tak suka dia. Sebenarnya bukan kita tak suka dia, tapi kita tak suka tindakan dia tu. Kita tak suka tingkah laku dia tu. Yang tu yang sebenar. Jadi macam mana kita nak jelaskan rasa tidak puas hati tu dengan cara yang sihat, dengan cara yang lebih baik. Maksudnya kita cuba dengar dan kita cuba faham kita punya pasangan tu dengan baik. Tanpa kita lakukan kecaman ataupun tanpa kita lakukan attack kat dia terus. Contoh dia tak boleh nak buat, maksudnya dia buat something yang kita tak suka. Kita terus attack. Awak ni macam ni lah. Awak ni suka macam ni. Awak ni macam ni. So bila macam tu, dia akan rasa dia di-attack. Dia akan rasa maksudnya dari segi personalnya, dia akan rasa diri dia disalahkan. So, kita suka ke orang salahkan kita ikut suka? Kalau kita sendiri pun kita tak suka kan? Jadi kenapa kita nak kena salahkan? Maksudnya bila kita salahkan orang juga, dia akan rasa sama macam mana yang kita rasa. Even tak kisahlah perempuan ke lelaki ke, perkara ni akan berlaku perkara yang sama. Okay, so dari segi macam tu, maksudnya bila berlakunya konflik ni, nanti pada akhir slide saya akan ceritakan sedikit macam mana kita nak bagi tahu pasangan kita tu apa yang kita rasa. Maksudnya macam mana kita nak bertanggungjawab dengan apa yang kita rasa tu, macam mana kita nak bertanggungjawab tanpa kita salahkan dia. Kita nak bagi tahu dia kita tak suka perkara tu je, bukan tak suka dia. Yang tu sebenarnya. Yang tu adalah macam mana kita nak tangani konflik. So yang ketujuh adalah berkongsi kegembiraan. Family yang sihat, maksudnya family perkahwinan ataupun family yang sihat ni, dia akan selalu ada sama-sama dengan dia berjenaka, akan ada kegembiraan, sama-sama dengan anak, sama-sama main dengan anak, semua yang tu adalah perkahwinan ataupun keluarga yang sihat. Tapi kalau keluarga yang bermasalah ataupun perkahwinan yang bermasalah, dia hanya fokus menjalankan tugas rutin harian dia je. Dia tak ada fokus, dia tak kisah pun family dia okey ke, family dia tak okey ke. Asalkan dia ada duit, boleh handle family, boleh beli beras, sudah okey. So perkara tu akan buatkan dia jadi lebih stres. Sebab kita manusia, kita perlukan humor. Kita perlukan even, yelah kita kata muka dia serius ke, macam mana ke, even though benda perkara macam tu, dia still perlukan someone untuk berjenaka, someone untuk bergembira, macam tu. Untuk enjoy life. So mesti akan bosan kan, even if every day dia akan fokus rutin harian je, so dia akan jadi masalah. Dia akan timbulkan masalah dalam keluarga tu. So yang tu adalah fokus psikologi. Okay? Peranan psikologi dia. Next adalah cinta, kemesraan dan seks. Perhubungan kemesraan dan seksual yang sihat akan membuatkan pasangan merasa diri diterima dan memperbaiki perhubungan fizikal. So bila ada maksudnya dari segi tadi kegembiraan, dia fokus juga kepada kemesraan dan seksual. Yang mana dekat sini dia tak semestinya, maksudnya kita kena berbincang lah dari segi perkara macam ni. So merasa diri ni diterima. So adakah pasangan ni diterima oleh pasangan dia, macam mana keadaannya. So dia akan membantu untuk perbaiki balik dari segi fizikal. Lisan dia akan cakap dengan lebih baik. Dari segi bukan lisan dia, dari segi physical touch dia akan lebih baik. So perkara tersebut bila dia dah rasa diri dia diterima, so yang jadi problem-problem yang lain pun akan jadi lebih boleh jadi lebih baik lah. Okay, next adalah penyediaan penyuburan emosi. Penyuburan emosi. Okay, so kat sini if ada pasangan, maksudnya contoh isteri selalu kita fokus wanita tu dengan emosi. Kita fokus wanita ni banyak dia akan tarik emosi berbanding tarik logik. Kalau lelaki dia banyak tarik logik berbanding emosi. Okay, so bila kat sini even pasangan dia, even lelaki faham, maksudnya dia faham wife dia macam tu, so dia kena sediakan sokongan emosi. Dia kena sediakan sokongan emosi even macam mana keadaan pun. Contoh macam tadi, unexpected ataupun expected, perkara yang berlaku, so kita kena sediakan sokongan emosi. As husband, kena sediakan sokongan emosi kepada wife. Wife pun, maksudnya tak semestinya, sebab lelaki pun still manusia, still ada emosi. So wife pun kena sediakan sokongan emosi sekiranya ada berlaku suasana-suasana yang dirasa tak selamat. So kita kena bagi sokongan emosi untuk dirasa selamat. Contoh kalau kita dalam psikologi kita kata PFA kan. So PFA dalam rumah tangga tu adalah kita bagi sokongan emosi.
penyuburan emosi itu sendiri. Maksudnya macam mana kita nak suruh Puan Ji gelak kat saya, saya cakap PFA tadi. Okay. So maksudnya bila dah semakin intim dan mesra corak perhubungan tu, bila kita dah ada sokongan emosi, so maksudnya dia akan jadi lebih baik lah. Emosi tu akan jadi lebih subur, lebih gembira, lebih ceria. So dengan keintiman dan kemesraan antara pasangan suami isteri tu, dia akan mudah untuk luahkan secara terbuka. Contoh kalau sebelum ni husband ni tak suka cerita, dia rasa kalau cerita dengan wife ni tak boleh lah, dia rasa dia tak kuat lah, dia bukan ketua lah, dia cengeng lah, dia teruk lah kalau cerita. Tapi bila once dah kita as a wife sediakan sokongan emosi, ada dengan dia sentiasa, suburkan emosi dengan baik, so yang si husband ni akan mudah untuk luahkan secara terbuka. Mana-mana manusia pun sekiranya kita dapat pujuk, dapat bagi sesuatu sokongan dengan baik, sokongan emosi dengan baik kepada dia, so dia akan lebih selesa. Selesa dengan kita. Apa lagi bila kita kaitkan dengan suami isteri. Dah sama-sama bertahun-tahun, so teruskan beri sokongan emosi antara satu sama lain. Jangan pendam seorang. Yang tu yang paling penting. Tambah-tambah sekarang dalam PKP, semua dekat rumah. So bila suami terasa sikit, tak apalah, tak tepilah, tak payah bagi tahu dia lah. So perkara tersebut akan buatkan suami tu yang sakit. Dia mungkin dia rasa okey, tapi mungkin juga ada unfinished business antara diri dia sendiri dengan wife dia. Okay? So perkara tersebut akan maksudnya dia akan ada rasa pemendaman tu sekiranya dia tak bagi tahu. So dia akan drag akan jadi sesuatu yang lebih buruk lah bila dia disimpan sangat. Okay. So memelihara double vision. So dari segi peranan psikologi juga, dia boleh imbas kembali dulu masa first jumpa macam mana, waktu first cinta-cinta berputik dulu macam mana. So tak kisahlah if 20-30 tahun kahwin pun still boleh ingatkan balik masa-masa yang lama untuk harmonikan balik rumah tangga. Contoh sekarang ni gaduh-gaduh kat rumah lah, abang ni macam ni lah kat rumah. So cuba tengok balik. Tengok balik dari segi kenangan-kenangan manis, apa yang kita buat dulu, tengok balik gambar. So perkara tu boleh menyebabkan psikologi kita di rumah akan lebih baik bila kita duduk ramai-ramai kat rumah ni. So dia akan jadi lebih baiklah. Ajak anak-anak sekali ke, ni dulu ni ayah macam ni, dulu mak macam ni. So cherishkan keadaan tu. Jadikan keadaan tu macam lebih harmoni sama-sama. Okay, next Puan Ji. Terima kasih. Boleh lambat sikit Saya cuba lajukan Cik Ruslan. Lambat sikit keluar. Dah saya share. So next adalah Jadi bagaimana? Jadi macam mana untuk kita bantu kita berinteraksi dengan baik dalam keluarga. So kat sini saya akan share sikit beberapa kualitis ataupun karakteristik yang ada dalam family yang sihat. Okay, next one. Okay. Dia tak salah. Okay. Dia lambat sikit. Semua masih okay ke? Okay. Cik Lan punya okay. Risau saya. Okay. So, qualities of healthy families. Okay. Dalam, saya ringkaskan sedikit. Dalam ni ada 1, 2, 3, dalam 8. Dia ada 8 kualitis, 8 karakteristik yang mana healthy families ni akan apply untuk dia berinteraksi dengan baik dengan family dia. Maksudnya macam mana kita nak berinteraksi dengan baik dalam family tu sendiri. Macam mana kita nak deal untuk berinteraksi dengan baik dalam family tu. So kita kena fokus kepada komitmen. Komitmen ni adalah kita bagi sepenuhnya masa, time, energy kita untuk kita stay loyal dengan family members ni, untuk kita lalui apa saja, baik buruk dalam family tu kita lalui. Yang tu adalah komitmen. So sekiranya tak ada komitmen dalam family tu akan jadi tidak sihat. Dia akan ada something yang
tak cukup. Sekiranya tak ada komitmen, sekiranya wife tak buat, maksudnya tak buat komitmen dengan baik, husband pun tak bagi komitmen dengan baik, so family tu dan anak-anak sekali akan jadi tak sihat. Family tu akan jadi tak sihat. So untuk jadikan family tu sihat, so perlu ada komitmen, perlu ada interaction yang baik dengan family. So bila kita buat komitmen kita, bila kita buat tugas kita, dia akan dapat berinteraksi dengan baik bersama-sama family tadi. Okay, appreciation. Dia kembali kepada tadi love language. Appreciation, setiap manusia tu perlukan appreciation. Even dia tak bagi tahu dia perlukan appreciation pun, tapi dia dah penat, even contohnya dia penat, wife penat ataupun husband penat. So bila wife dia datang ataupun husband dia datang bagi appreciation verbally ke physically ke, so dia express, so dia akan rasa happy. So bila happy, family kita akan healthy. Dia macam lain. Happy, family akan healthy. Okay, macam tu. So mutual love, respect, compliment each other tu akan buat dia boleh build lagi self-esteem. Self-esteem akan rasa lagi yakin dengan spouse, akan rasa lagi bahagia. So family, healthy family, dia apply appreciation dalam interaction dia bersama keluarga. Healthy family ni dia akan apply appreciation dalam family dia. Okay, willingness to spend time together, qualitative ataupun quantitative time. Yang ni bukan research Yang ni qualitative and quantitative, maksudnya masa yang berkualiti dan masa yang maksudnya masa yang banyak, masa yang boleh dikira, boleh perlu di-spendkan bersama keluarga secara willingly. Maksudnya willingness dia untuk spend time dengan family tu bersama-sama adalah yang terbaik untuk jadikan family tu healthy. Jadi contohnya macam ada tradition ataupun ada kebiasaan yang kita buat setiap hari, contoh makan bersama ataupun every year sambut birthday bersama, anniversary bersama ataupun jumpa family sama-sama, kita share something. Share dari segi thought, pemikiran kita, dari segi feelings kita, identity macam mana keadaan sekarang, apa semua. Contoh kalau sekarang tak boleh berjumpa face to face, mungkin boleh video call. Sekarang ni WhatsApp pun dah boleh 8 orang ramai kan. So perkara macam tu kita tak semestinya tersekat bila kita PKP ni, tapi kita boleh buat dari segi macam lain, perkara lain. Asalkan quality time kita tu ada dengan family. Everyday, contohlah kalau duduk jauh dengan family, lama tak jumpa parents. So terus video call ataupun call, dengar suara pun dah okay. Maksudnya dah ada spend time tu sama-sama untuk ada quality time tu yang ada healthy family. Okay? Okay. Pun dah. Next. Tak sampai Dia tak jumpa jalan. Slide dia tak jumpa jalan nak sambung. Okay. Sekejap dia lambat sikit. Pernah ni? Tadi. Okay. Pernah tekan next kan? Sekejap ya. Okay. Okay, Assalamualaikum semua. Semua masih okay ke dekat Facebook? Ada yang dah lapar tak makan lagi ni? Okay. Alah, tak boleh apa? Next. Sekejap ya. Dia tukar tak slide? Masih slide lama lagi. Masih slide lama Ya. Ya. Okay. Sekejap ya. Oh, dia tengah-tengah. Dia tak? Dia sikit. Tak, dia tak keluar lagi. Masih slide yang lama. Nak apa start sharing? Boleh start sharing?
Cik Lan, saya share semula sebab Okey. ada technical sikit. Tapi sambil-sambil nak share tu, bagi mana yang baru masuk, bolehlah cuba-cuba nak tengok 5 love languages ni. Ya, betul. Mana. Tadi ada satu pertanyaan Cik Nat ya. Dia kata lelaki ni dalam Facebook ada pertanyaan, lelaki ni jarang nak tunjukkan bahasa cintanya. Jadi lelaki kalau orang yang macho, yang nampak tough badan, dia rasa ayat cinta tu Abang Sado lah ni. Abang Sado lah ni. Bila sebut cinta tu alamak tak match dengan kesadoannya tu kan. Kemacuan dia tu. Apa pandangan kaunselor? Okey. Dia bahasa cinta, maksud dia memang dia tak perlu luahkan. Sebab tu bila kita tengok bahasa cinta tadi, ada yang word, ada yang receiving gift, ada yang act of service. Mungkin abang-abang macho, abang-abang sado ni, dia mungkin dia tunjukkan kasih sayang dia tu dengan cara act of service. Dengan cara physical touch. Maksud dia kemungkinan dia maksud dia dari segi cinta dia tu, kata-kata dia tak ada. Maksud dia mungkin kata-kata tu adalah yang antara 5 tu dia yang kelima. Sebab dia ada dia punya stage tu kan, bila kita jawab soalan tu dia ada stage, dia ada dia punya 5 tu. So bila dia jawab ni mungkin yang words tu ataupun yang receiving gift tu dah belakang-belakang. Ataupun mungkin dia suka juga dari segi receiving gift, tapi dari segi word macam Cik Lan cakap tadi, cinta tu macam jatuh macho dia kan, macam tak ada kemacuan di situ kan. Okay. So tapi dia still sayang, maksudnya dia akan sayang dia punya wife, dia akan sayang dia punya partner, tapi cara ditunjukkan tu lain lah. Maksud dia bukan dari segi word, bukan dari segi bagi hadiah-hadiah ke sweet-sweet. Maksud dia bagi dia sweet-sweet tu adalah sangat tak tunjukkan kemacuan dia lah kan. Okay, so di situ sebab tu dari segi bahasa cinta tu adalah berbeza-beza. Sebab tu dia ada 5 perkara tadi. Based on 5 perkara tadi, ada yang untuk orang yang tak tunjukkan dia punya kasih sayang. Ada yang cara dia bukan tak tunjukkan dari segi dia cakap, dari segi percakapan tu lah, dari segi love words dia tu dia tak tunjukkan, tapi dia bantu. Okay, abang-abang sado ni dia mesti suka untuk nampak hebat, nampak ketua, maksudnya nampak protektif. Nampak dia protect dia punya wife, nampak dia protect dia punya family. So perkara tersebut dah tunjukkan bahasa cinta dia adalah act of service. Mungkin abang sado ni boleh try jawab. Nanti kita dah tengok yang mana satu dia punya act of service. Okay, menjawab tak? Menjawab. Okey, terima kasih. Saya harap jawapan daripada Cik Nat tu menjawablah soalan daripada yang ada yang bertanya daripada awal sesi kita tadi. Baik, kita teruskan Cik Nat. Maksud dia tadi ada Puan Cik tambah sikit, sesado mana pun dia akan tetap ada bahasa cinta dia. Selagi dia manusia. Maksud dia macam mana pun keadaan, dia akan tetap ada dia punya rasa kasih sayang tu kepada dia punya pasangan. So bila dia dah kahwin, dia dah ada pasangan, so macam mana dia nak protect pasangan dia tu. Dia tak terlalu fokus kepada cinta, tapi macam mana dia sampaikan rasa tu. Maksud dia macam mana dia sampaikan rasa kasih sayang dia tu kepada pasangan dia. Yang tu dia punya one of the things. Okay? Okay, so terima kasih Puan Ji, terima kasih Cik Lan, terima kasih Puan Ji sebab telah tolong betulkan ni. Okay, so next adalah effective communication pattern. Okay, so communication pattern ni, okay, kita cepat-cepat yang mana ada supportive, understanding. Maksudnya healthy family ni dia akan support, dia akan faham dan dia ada empathy. Empathy ni tak ramai orang boleh buat, yang mana kalau kebanyakan orang dia akan fokus kepada diri. Maksudnya dia tak terlalu faham, dia tak terlalu dalam keadaan family tu, dalam keadaan ahli dalam family tu. So bila healthy family, dia ada rasa untuk empathy terhadap ahli keluarga dia itu sendiri. Dan macam mana cara dia nak discuss, kalau ada konflik dia akan discuss dan dia akan solve the problem sama-sama berbanding daripada dia komen je. Tak boleh lah macam ni, tak boleh macam ni lah. Dia akan sakitkan hati ahli keluarga. So kalau healthy family, dia akan fokus kepada discussion dan juga dia akan fokus kepada problem solving berbanding daripada dia akan
salahkan ahli keluarga yang lain. Okay, so next adalah kalau dysfunction family ni, dia tak cakap. Dia suka, dia tak cakap, dia tak suka, dia tak cakap. So yang tu akan jadi lagi teruk bila dia tak boleh nak, maksudnya dia tak boleh nak bagi tahu lah. Dia tak bagi tahu. So next adalah religious spiritual orientation, yang ni dia fokus kepada spiritual lah, keagamaan. So lagi motivasi dan lagi kerohanian dia tu lagi motivated, so dia akan lagi faham tanggungjawab dia. Dia akan, sebab tu family tu akan lagi healthy bila dia faham apa yang dia perlu buat. Dia faham apa kepercayaan dia, apa action yang dia perlu buat as husband and wife. So dia akan lebih sihat lah. Family interaction tu akan lebih sihat bila dia dah tahu apa yang dia kena buat dalam practice as a Muslim. Contohnya Muslim lah. Kalau yang religion lain pun, agama lain pun, macam mana praktis dalam agama tu yang boleh di-apply untuk dia faham kepercayaan dan juga action dia terhadap perkahwinan tu sendiri. Okay, ability to deal with crisis in positive manner. So yang ni ada macam tadi, expected dengan unexpected event tadi. Kalau healthy family, dia tahu macam mana nak coping, dia negotiate dengan ahli keluarga dia cari advice orang yang dah ada pengalaman. So dia bantu untuk coping skill itu, dia ada coping strategy dia sendiri. So kalau unexpected, dia akan express emotion dan juga dia akan bantu support dengan ahli keluarga yang mengalami krisis tu. So ambiguous loss ni dia ada physically absent, psychologically present. So kalau physically absent ni ada yang tak ada kat sini, tapi secara psikologinya ada. Tapi kalau physically present ni ada kat sini, tapi secara psikologi ni tak ada. Contoh kalau yang physically present ni, dia contoh parents yang ada Alzheimer. Okay, contoh parents yang ada Alzheimer. So macam mana dia nak deal dengan crisis ni adalah positive manners dia. Maksudnya dia positif, dia teruskan untuk support perkara sebegini. Okay, next Panji. Okay, encouragement of individuals, yang ni crucial time bila ada anak-anak yang sekolah, bila ada remaja, bila ada young adult. So perkara ni kalau anak-anak yang sekolah tadi, dia perlu educate. Macam mana anak-anak tu, dia kena educate. So adolescent tadi, dia kena cope dengan physical changes bila dah besar. So macam mana physical changes yang akan berlaku. So maksud dia kat situ, dia kena bantu anak-anak. So kat sini encouragement tu, dia kena bagi encouragement kepada anak-anak yang mana dia kena bantu untuk sesuaikan, untuk sihatkan balik interaction antara family. So family yang sihat, dia akan interact dengan baik dengan anak yang stage tu, ikut stage. Okay. Clear role. Okay, clear roles ni peranan dalam family tu macam mana? Repetition behavior, kita akan buat perkara tu every day. Contoh peranan suami, peranan isteri. Isteri kena buat apa? Suami kena buat apa? So perkara tu clear. Kalau family yang sihat, dia akan clear. Bila dia clear, interaction dia akan lebih baik dengan ahli keluarga tu. Sebab dia dah tahu peranan aku kena buat ini. Husband kena buat ini, wife kena buat ini. So bila dah ada healthy family, dia akan integrate, dia akan clear, dia dah tahu apa dia kena buat. So perkara begitu akan lagi interchangeable, dia akan buatkan role tu interchangeable dan juga flexible lah. Dia boleh tolerate, dia boleh flexible each other, so macam tu. Okay, next. Okay, apa yang perlu dielakkan? Okay, ni saya akan bagi laju. Next Panji. Okay, yang ni perkara ni couples who experience an absence of positive interaction. Perkara ni akan berlaku bila couples ni tak experience positive reaction, positive interaction. So dia tak ada positive interaction. So kat sini dia ada four horsemen of apocalypse ni. Dia kata relationship tu akan failure bila ada criticism, ada contempt, ada defensiveness dan juga ada stonewalling. So perkara ni, 4 perkara yang negatif ni akan membuatkan kita akan membuatkan rumah tangga ataupun dalam ahli keluarga tu interaction dia akan jadi tidak positif, akan jadi negatif dan akan terus akan mengganggu lah, interaction tu akan jadi tak sihat, akan jadi tak baik. So kat sini kita fahamlah criticism, kita akan cakap attack verbally. So perkara ni tak baik lah, one of perkara yang tak baik. Contempt, kita akan cakap macam-macam pasal tu, mungkin akan sampai hina pasangan apa semua. So defensiveness, perkara tu kita buat tapi kita reverse, kita salahkan dia balik. Kita yang buat, wife yang buat, tiba-tiba husband yang kena salahkan. So tu defensive. So defensiveness tu akan dia jadi one of perkara, one of communication style yang akan buatkan relationship tu jadi fail.
Okay, stonewalling, withdrawal from the relationship as a way of avoid conflict. So dia avoid conflict. Ada konflik tak nak settle, ada konflik tak nak discuss. Tak apa, senyap, biar. Lama-lama dia akan berdarah, lama-lama akan bernanah dan akan jadi kan rumah tangga tu lagi teruk. Okay, so dia punya, belum lagi Puan. Sorry Puan Cik. So, okay, macam mana? So, macam mana kita nak stop kan? One of, bila ada criticism, kena ada use gentle start up. Use gentle start up, jagi ujung nanti saya akan bincang sedikit macam mana nak communicate dengan baik. Macam mana nak bantu, nak start tu. Nak start nak bagi tahu saya tak suka tu macam mana? Nak start bagi tahu saya rasa apa tu macam mana? Okay. Defensiveness, take responsibility. Bila tadi cakap saya yang salah, so saya yang buat salah. So kenapa nak kena reverse balik dekat husband? So ambil tanggungjawab tu, saya yang salah. So saya rasa macam mana, saya yang salah. So kena ambil responsibility tu untuk bagi tahu yang kita yang salah. Tak salah pun untuk mengaku salah dalam relationship, untuk bantu elak daripada berlakunya communication style yang tak elok. Maksudnya communication style yang boleh buatkan relationship failure. Okay, contempt, describe your own feelings and needs. So bagi tahu feelings kita yang sebenar, apa yang kita rasa, describe. Jangan ikut suka cakap, jangan ikut suka tuduh, attack orang. So bagi tahu, describe apa yang kita rasa dengan cara yang baik. Okay, so stonewalling, do physiological ataupun self-soothing. So di sini jangan avoid, cari balik. Maksudnya buat self-soothing balik macam mana keadaan. Okay, next one. Okay, ni kalau geng-geng pekeso y'all. Okay, maksudnya kalau anggota-anggota pekeso ada yang saya cakap dalam video, ada yang saya share dalam video pada awal tahun, ujung tahun lepas. Okay, so saya share sikit, maksudnya tips komunikasi ni first kali bercakap sebagai orang yang pertama. So tak ada blaming, kita tak blame orang. Macam tadi kita rasa, kita cakap, kita yang buat. So saya yang rasa, saya yang bertanggungjawab dengan apa yang saya rasa. So bertanggungjawab sendiri, apa yang disampaikan ke apa yang dia rasa tu kita yang buat sendiri. Saya rasa macam ni, so sebenarnya saya yang rasa, bukan saya rasa ni sebab awak macam tu. No, perkara macam tu kita blaming dia balik. Saya rasa awak pula macam tu, so macam tu. Okay, so mendengar antara satu sama lain. Mendengar ni bukan dengar je, kita dengar, tak apalah kita ada kat situ dengar je. Apa yang kita dengar, apa yang pasangan kita cakap. Maksudnya tunjukkan keberadaan kita kat situ. Kita kat situ, so macam mana keberadaan kita kat situ? Kita ada kat situ, kita faham apa yang dia cakap, kita dengar dan kita respon kepada dia. Tapi respon tu janganlah di tengah cakap, kita cakap. Di tengah cakap, kita cakap. Perkara tu bukan mendengar. Yang tu adalah berbalas cakap. Okay? So menunjukkan penghargaan. Daripada awal tadi sampai sekarang, kita keep akan cakap berkenaan dengan appreciation. So dalam rumah tangga, dalam keluarga, perlu beli perkara yang mahal, cakap I'm sorry ke, cakap terima kasih awak dah buat macam ni kat saya, awak dah berkorban banyak untuk saya. Dia bukan perlukan panjang-panjang ayat berjela, satu muka surat ke apa, tak perlu. Just thank you. Yang tu pun dah cukup. Maksud dia mengikut bahasa pasangan tadi. Contoh kalau dia act of service, mungkin dia tak makan dengan words. So kita buat act of service tu. So penghargaan tu based on bahasa cinta dia tadi. Okay, so mengucapkan terima kasih atau memberikan hadiah. Yang tu kalau yang words dan juga service, words dan juga give. Kalau service mungkin boleh bantu dia tanpa disuruh ataupun tanpa diminta bantuan. Okay, memulakan perbualan dengan bahasa yang lembut, tone suara dan juga cara percakapan tu kena lebih lembut dan juga permulaan, pada awal-awal permulaan perbincangan tu. So janganlah duduk tengah marah, tiba-tiba datang nak bincang, so coolkan dulu, tenangkan dulu baru boleh start dengan bahasa yang lebih lembut. Kalau tengah-tengah marah, nak bincang perkara tu tak worth it lah. Okay. So memohon maaf antara satu sama lain. So jadikan rutin. Jadikan rutin everyday. Kalau tak everyday pun seminggu sekali lepas buat macam bincang apa yang berlaku minggu ni ke, discussion ke ataupun apa. Bila ada quality time sama-sama tadi tu, mohon maaf. Jadikan dia satu rutin. Ataupun time, tak semesti bila kita gaduh je kita boleh minta maaf. Tapi waktu mungkin ada perkara yang kita cakap, kita tak sedar dah mengguruskan hati pasangan. Tapi kita tak perasan. So perkara tersebut, maksudnya applykan rutin untuk meminta maaf ni. Even kita tengah sembang biasa-biasa pun
okay, I minta maaf macam ni, mungkin I ada buat you terasa ke apa ke. So kena ikhlaskan masing-masing untuk meminta maaf dan juga untuk memberikan maaf tersebut. Okay. Puan Cik. Okay, last. Saya rasa yang ni dah last slide. Okay. Yang ni yang saya cakap pada awal tadi, latihan komunikasi. Okay, siapa yang ada husband kat sebelah boleh try. Okay. Contoh kalau tak ada husband pula. Okay, contoh kata isteri ataupun suami yang cakap dulu. Okay, macam mana kita nak express? Macam mana kita nak express apa yang kita rasa? Macam mana kita nak express perasaan kita dengan cara yang lebih sihat? Sebab tadi kita fokus interaction kan. So last kali ni saya nak buat sikit latihan komunikasi yang mana macam mana kita nak interact dengan orang dengan lebih baik. Yang ni dari segi verbal. So saya rasa perasaan saya time tu. Contohnya saya rasa sedih. Saya rasa kecewa. Saya rasa kurang senang ke. Kalau saya rasa happy, dia tak akan jadi masalah kan, dia tak akan jadi konflik kan. So tapi boleh je, tak ada masalah. If saya nak bagikan appreciation pun boleh. Saya rasa bahagia. Yang tu boleh untuk appreciation. Tapi kalau untuk berlakunya konflik dan kita nak bantu untuk kita luahkan apa yang kita rasa, contoh saya rasa sedih, saya rasa kecewa. Okay, apabila awak tu fokus kepada tingkah laku dia, bukan kepada dia. Apabila abang ke melakukan apa-apa. Tapi tak payahlah formal sangat. Lagi tiba-tiba, jom kita buat latihan komunikasi, duduk. Apabila awak melakukan sesuatu perkara yang buatkan saya tidak keruan, janganlah sampai begitu. So maksud dia boleh cari perkataan ataupun ayat yang boleh buatkan kita rasa sesuai lah, kita nak show dia punya tingkah laku tu. Contoh, saya rasa kecewa apabila awak tidak bantu saya buang sampah. Saya daripada pagi tadi saya bagi buang sampah je kan. Apabila awak tak bantu saya buang sampah. So maksudnya tingkah laku dia tu sebab dia tak buang sampah. Ataupun apabila awak tidak menyangkut towel ke. So yang tu tingkah laku dia. So kita bukan marah dia, kita bukan marah suami kita bukan marah isteri kita. Tapi kita nak minta dia buat tingkah laku tu je. So bila kita cakap banyak, bila kita macam satu pun dia tak dapat tangkap. Contoh kalau isteri cakap dengan suami, dia dia rasa dah sampai. Tapi suami tadi satu pun dia tak boleh nak ambil. Yang mana satu ni aku nak ambil ni, yang mana ni? Banyak. So bila kita jelaskan kepada dia apa yang kita rasa, suami tadi faham. Suami tadi nampak apa yang dia rasa. Suami tadi nampak apa yang, pasal apa tiba-tiba wife aku tiba-tiba ni senyap. Daripada pagi tadi tak cakap. So suami pun try lah untuk tarik tali lah untuk nak bagi cakap. So cuba maksudnya cuba minta untuk bercerita lah, berbincang, tapi applykan perkara ni. Minta wife tu untuk cakap apa yang dia rasa. Contohnya kalau suami rasa pun, saya rasa kurang bahagia hari ni apabila awak buat muka. So saya harap awak boleh beritahu apa yang awak rasa. Contoh macam tu, harapan dia apa? Harapan untuk penambahbaikan daripada keadaan tadi. Okay, so bila isteri dah cakap, contoh isteri cakap, saya rasa kecewa apabila awak tak tolong saya buang sampah. Saya harap awak boleh bantu saya buang sampah di masa akan datang, contohnya. Saya yang buat ayat ni kan. Maksudnya contoh macam tu. Maksudnya saya boleh bantu saya lepas tu. Maksudnya harapan penambahbaikan tu macam mana? Apa yang dia nak? Apa yang dia perlukan? So bila suami respon. Okay, isteri cakap, jangan cakap. Bila isteri cakap, isteri pun cakap, saya rasa apa, awak rasa apa? Macam tu. Saya kena dengar. Bila isteri cakap, suami kena dengar. Ataupun bila suami cakap, isteri kena dengar. So bila apply ke latihan ni, jangan dua-dua cakap. Bila dua-dua cakap, dia takkan jadi. So duduk face to face. So bila suami cakap ataupun isteri cakap, so suami kena respon. Suami kena respon. So suami kata, okay saya faham. Tapi suami bila cakap faham, jangan faham saja. Kena explain apa yang awak faham. Kena explain apa yang suami faham. Sebab tadi suami dah dengar. Janganlah je. Puan Cik dia buat okay. Sebab saya jangan je. Pergi cakap balik, saya faham. Awak rasa kecewa bila saya tak tolong awak buang sampah. Saya harap saya boleh tolong awak buang sampah lepas ni. Tapi jangan cakap saja, tolong betul-betul. Okay?
So macam tu. Maksud dia apa harapan bila suami tu respon balik, so isteri tu akan rasa apa yang disampaikan tu sampai kepada suami. So bila macam tu, ada possibility yang tinggi tak untuk jadikan konflik? Sebab dua-dua dah faham. Dua-dua dah matang, dua-dua dah faham apa yang berlaku. So just proceed apa yang perlu dibuat. So dia bila ada ungkitan, yang ni boleh elak daripada berlakunya mengungkit-ungkit. Bila kita kontrol dua term ni, dua benda ni, perasaan, tingkah laku dan juga harapan kita tu, so dia akan boleh cover daripada berlakunya ungkitan. Dia akan jadi panjang-panjang tu bila dulu awak buat macam ni, dulu awak cakap awak nak buat. Sejarah tu lah. Sejarah dia akan berulang-ulang lagi. So dia akan dulu awak cakap awak nak buang sampah, dulu sebelum kahwin awak dah cakap awak nak tolong saya buang sampah. So lepas dah kahwin 2 minggu pun awak cakap awak nak buang sampah dan awak keep buang sampah. Betul sekarang ni awak tak buang sampah. So dia keep 2-3 tahun lepas pun dia dah ulang balik. So perkara macam tu boleh buatkan dia akan jadi konflik. So sekejap lagi suami pula, awak pun sama. Hari tu awak cakap nak buat macam ni, awak tak buat pun macam tu. So dia akan jadi lagi teruk komunikasi tu. So untuk clearkan komunikasi tu, bantu suami dan isteri untuk buat latihan komunikasi dengan baik. Dia memang susah. Perkara macam ni, maksudnya keadaan macam ni dia akan jadi awkward. Dia akan jadi sangat awkward. Tapi ada waktu saya intern, ada pasangan saya intern kat pejabat agama, ada pasangan yang buat, saya tak tahulah lasting sampai berapa lama. Cuma sepanjang saya follow up dengan diorang, memang diorang applykan perkara ni. Kalau tak boleh nak tulis pun, diorang message. Message ataupun kalau PJJ boleh je message, boleh bantu. Maksudnya ada yang tak puas hati, terasa ke apa ke, bagi tahu dengan cara macam ni. So boleh bantu pasangan untuk terus untuk tidak menyimpan, maksudnya tak pendam. Dia boleh bagi tahu. Dia boleh bagi tahu dengan cara yang sihat, dengan cara yang baik. Okay. So saling lengkap melengkapi, yang mana kalau isteri bantu pun suami boleh respon balik. So saling melengkapi each other lah. Yang tu adalah key point dia. Kalau yang ni seorang buat, seorang lagi tak sambut, tak sahut, tak jadi juga. So bila isteri buat, suami kena buat. Bila suami buat, isteri kena buat. So yang ni adalah untuk permulaan kita bincang. Permulaan untuk start berbincang setelah isteri tadi merajuk. Contoh, saya bagi contoh isteri merajuk senyap daripada pagi tak cakap apa, boleh try. Boleh try buat ni. Maksud dia suami start dulu macam mana, so boleh try buat macam ni. Ini adalah latihan komunikasi. So harap dapat membantu. Maksud dia apabila isteri sedang menyatakan apa yang dirasa, suami perlu mendengar dengan aktif dan tidak boleh turut bercakap. Begitu juga sebaliknya. Sekiranya suami juga bercakap, isteri tak boleh menyampur. So masing-masing akan jelas dengan peranan dan juga dengan apa yang dirasa masing-masing. So dia akan bertanggungjawab lah, saya yang rasa. Bukan awak yang buat saya rasa macam tu. Tak. Maksud dia saya. I statement. Saya yang rasa. Okay. Okay, Puan Cik. Okay dah. Ni last slide dah. Wealth would leave. Sometimes even your health, your network, everything would disappear and you would be left with just family. So family is all you've got to trade. So trade them right. So tambah keadaan sekarang, semua pakat berkumpul di rumah, tak boleh keluar rumah. So konflik akan lagi mudah berlaku. So bila macam tu, applykan beberapa perkara yang boleh bantu, tahu, faham macam mana pasangan tu tunjukkan dia punya rasa sayang, rasa kasih sayang tu, faham. Solo kan, maksudnya kalau orang cakap kadang-kadang ada ego, ada rasa malu ke apa ke, waktu duduk kat rumah ni it's better untuk kita saling lengkap melengkapi dan juga saling tolerate each other. Dan luangkan masa sebaiknya dengan family untuk bantu each other. Okay? So setakat tu je saya rasa. Saya dah banyak dah dekat 2 jam ni. Maafkan saya Cik Roslan. So semoga bermanfaat untuk semua. Semoga dapat membantu untuk semua. Dan sekiranya siapa yang belum sempat untuk jawab 5 love language tu, nanti boleh tengok dekat komen. So apa yang boleh klik kat link tu dan boleh jawab dan tengok kita punya love language macam mana. Ajak pasangan sekali supaya saling memahami each other dan saling melengkapi. Okay? Baik.
Terima kasih Cik Nadia, Puan Nur Nadia, Mama Rosdi, Kaunselor Perkeso, yang juga telah pun memberi penerangan yang saya rasa cukup menarik dalam how to deal with family interaction. Banyak betul-betul yang dah diberi. Jadi saya percaya ada komen daripada Puan Hema Lata, saya harap dia pun boleh jelas, faham apa yang telah pun diterangkan oleh Cik Nat. Begitu juga dengan rakan-rakan penonton yang lain, boleh tonton at any time, ulang-ulang siar pun tak apa, kita punya FB. Jadi untuk itu kita pun dah di akhir rancangan, saya serah balik kepada terus. Okey. Selamat kembali kita. Terima kasih kepada Puan Nadia Rosdi dan sebagai panel jemputan kita pada hari ini, dan Encik Roslan bin Pilus yang merupakan moderator kita pada hari ini. Semoga kepada penonton Singgah Sembang Mak siri ke-10 pada hari ini yang bersama-sama menonton kita dari awal sehingga di hujung rancangan, terima kasih diucapkan. Dan kepada yang tidak sempat menonton live stream pada hari ini, do not worries because this is a live recorded live stream, boleh tonton bila-bila masa. So kepada yang ada komen-komen dekat ruangan bawah, saya tengok sini very active is Puan Himalata. If not mistaken, Puan Himalata dulu daripada KPKT, Encik Ghafar Rahman. Thank you to all you guys, dan yang saya tak sebut kat sini. Thank you semua yang ada respon dengan Puan Nadia untuk apa kuis tu. So dekat situ kita dah ada pin dekat situ, dekat komen kita dah ada pin. Mana-mana yang tak sempat nak jawab kuis, boleh tekan dekat link di situ dan jawab. So kepada yang apa orang cakap, semoga perkongsian yang dikongsikan oleh Puan Nadia hari ini bermanfaat kepada semua dan dipraktikkan. Kita bukan setakat dengar, practice it baru dia menjadi, bukan setakat dengar. Ilmu dah ada, cuma kita kena praktiskan lah what we heard, what we get today. So kepada yang ingin berkongsi, ahli akrab atau sesiapa sahaja yang ingin berkongsi ilmu, berkongsi regarding psikologi, motivasi atau apa-apa sahaja yang bermanfaat kepada rakan-rakan majlis akrab di luar sana, boleh PM melalui Facebook, direct message melalui Facebook untuk menjadi panel kita, beri tajuk kepada kita, nanti kita arrange time, pihak sekretariat akan arrange time, atau boleh berhubung kepada Encik Roslan melalui Facebook juga boleh, Encik Roslan? Boleh. Kalau nanti lah. Okey, kepada saya mewakili Majlis Akrab Kebangsaan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Nadia Rosdi kerana sudi menjadi panel jemputan kita pada hari ini. Kalau Puan Nadia ada apa-apa lagi yang ingin dikongsikan, kita alu-alukan. Take it platform untuk semua berkongsi kebaikan kepada semua di luar sana. So sampai kita berjumpa lagi untuk siri Singgah Sembang Mak yang seterusnya, kita akan announce bila dalam Facebook. Keep update on our Facebook. Kita akan war-warkan juga di situ anything regarding program-program Majlis Akrab Kebangsaan. Sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih semua. Baik, terima kasih. Semua. Terima kasih lagi Cik Nat, Cik Ros. Terima kasih Cik Lan.